Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nosrani Binti Muhammad di bawah kelas Sarjana Modul Kaunseling dengan kepujian dengan nombor matri S6684. Saya minta kepada Profesor Dr. Madia binti Muhammad Syukri. Hari ini saya akan bentangkan tentang cipta di bawah subjek apresiasi alam dan warisan laut MPU 3312A. Saya telah memilih 3 elemen daripada 7 elemen keseluruhan, iaitu yang pertama sekali, elemen komunikasi, elemen seni dan budaya serta elemen sukan dan rekreasi. Untuk elemen komunikasi, saya telah memilih 2 program untuk dibentangkan. Untuk program yang pertama, iaitu Communication Skill Workshop yang telah diadakan pada Sabtu 3 Disember 2022 secara atas talian melalui aplikasi Webex. Objektif untuk program ini yang pertama sekali untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar, mewujudkan masyarakat yang lebih prihatin terhadap orang lain, menjalin hubungan yang baik antara masyarakat melalui komunikasi yang baik. Apa intipati yang ada dalam program ini? Yang pertama sekali, speaker tersebut menerangkan, iaitu Encik Syafiq, menerangkan tentang konteks hubungan komunikasi. Terdapat 4, iaitu intra, inter, extra dan beyond personal. Yang seterusnya, beliau juga menerangkan tentang formula aura, iaitu A merujuk kepada attending, U merujuk kepada understanding, R rational dan A merupakan affirmations. Yang ketiga, beliau juga menerangkan tentang peta empati. Yang keempat iaitu 6 kunci skill mendengar yang dipaparkan merupakan 6 kunci untuk kita meningkatkan skill mendengar kita. Yang pertama sekali, kita pay attention, kita withhold judgment, reflect, clarify, summarize and share. Melalui apa yang dikongsikan, kita dapat meningkatkan lagi tahap empati kita untuk kita lebih menjadi pendengar yang baik terhadap orang lain. Yang seterusnya, apa refleksi yang saya dapat daripada program ini? Yang pertama sekali, saya dapat meningkatkan keyakinan diri saya sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita mengetahui cara yang betul untuk berkomunikasi tanpa menyakiti hati orang lain. Untuk program kedua, bagi elemen komunikasi, iaitu saya mengambil MySign Bahasa Isyarat Malaysia yang juga telah diadakan pada Sabtu 6 Januari 2023 bertempat di Auditorium Muhyiddin, FPAPS. Program ini merupakan anjuran pengurusan kaunseling, kelab pengurusan kaunseling, kelab PK, dan apa objektif program ini diadakan? Yang pertama sekali, untuk memberi pengetahuan dan pendedahan baru berkaitan bahasa isyarat kepada masyarakat. Yang seterusnya, menyediakan latihan dan panduan asas tentang cara-cara penggunaan bahasa isyarat pada situasi-situasi yang tertentu. Ketiga, meningkatkan interaksi yang lebih baik sekiranya kita berjumpa dengan golongan yang istimewa. Apa intipati yang terdapat dalam program ini merupakan yang pertama sekali, ada ucapan daripada Cikgu Farah, iaitu temu jemputan. Cikgu Farah merupakan cikgu pendidikan khas di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuala Terengganu. Beliau juga memberikan pendedahan asas bahasa isyarat seperti pertunjukan demonstrasi, nyanyian lagu negaraku menggunakan bahasa isyarat serta interaksi ringkas menggunakan bahasa isyarat. Sebagai contoh, ini A, ini B, ini C dan ini D. Yang seterusnya, apa yang terdapat ialah pertandingan nyanyian melalui demonstrasi yang telah ditunjukkan oleh Cikgu Farah tentang nyanyian lagu negaraku. Apa yang saya dapat melalui program ini ialah saya dapat membuka minda saya tentang kebolehan golongan istimewa yang sangat meluas disebutkan oleh Cikgu Farah tersebut. Menunjukkan video salah seorang muridnya yang merupakan penghafaz Al-Quran. Seterusnya, saya dapat mengetahui asas bahasa isyarat seperti huruf A, B, C dan D. Dan yang ketiga, saya dapat mengeratkan hubungan antara sesama pelajar dan pelajar yang senior. Seterusnya, bagi elemen seni dan budaya, saya juga terlibat dalam 2 program, iaitu untuk
program pertama, saya melibatkan diri dalam program 100 Peradaban Melayu 3.0 yang telah diadakan pada 17 Disember 2022 di Universiti Sains Malaysia iaitu USM. Program ini diadakan secara berkala namun terhenti seketika disebabkan oleh PKP dan bermula semula baru-baru ini. Dan apa objektif yang ditekankan dalam program ini iaitu untuk memberi pendedahan kepada masyarakat tentang silat cekak dan seterusnya menelusuri sejarah awal bangsa Melayu. Dan tiga, menunjukkan keunikan silat cekak kepada masyarakat kerana ramai lagi masyarakat yang tak tahu tentang apa itu silat cekak dan apa cara-caranya. Dan apa yang saya dapat daripada program ini iaitu saya dapat mengenali lebih ramai ahli silat daripada pelbagai universiti kerana program ini melibatkan universiti seperti UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknologi Malaya, Universiti Teknologi Malaysia, UNIMEP, daripada UNIZA dan sebagainya, dan banyak universiti yang terlibat. Dan saya juga dapat menjadi lebih jelas tentang mengenai sejarah Melayu yang juga turut dikongsi oleh salah seorang pensyarah melalui ucapan dalam program ini. Dan apa isi program yang terdapat dalam program ini iaitu ucapan aduan oleh pengajar silat cekak di USM dan terdapat juga persembahan demonstrasi silat cekak oleh pelajar Universiti Sains Malaysia juga, dan mereka juga menunjukkan tentang demonstrasi asas silat cekak seperti kaedah yang terdapat 4 iaitu kaedah A, B, C dan D, dan terdapat juga persembahan buah dan kaedah jatuh. Seterusnya terdapat juga persembahan deklamasi sajak oleh pelajar Universiti Sains Malaysia, dan pelajar yang terlibat dalam program ini merupakan pelajar silat cekak daripada pelbagai universiti, dan ini merupakan anjuran Persatuan Silat Cekak Malaysia USM iaitu PSSCM USM. Seterusnya, saya juga menyertai Pesta Jom Kambuh yang telah diadakan pada Sabtu 21 Januari 2023 baru-baru ini di Dewan Sultan Mezain Universiti Malaysia Terengganu, dan berlangsung dari 8 pagi sehingga 11 malam. Namun saya melibatkan diri sewaktu majlis penutupannya iaitu pada 11 malam bermula pukul 9 malam. Dan apa yang terdapat dalam program ini ialah teater citra kenalang iaitu antara persembahan menarik disebabkan yang mengisahkan tentang sekumpulan pelajar yang berada di tahun akhir yang terpaksa berpisah untuk masa depan, namun konflik berlaku apabila salah seorang daripada mereka meninggal dunia akibat kemalangan. Dan seterusnya terdapat juga persembahan daripada Kelab Persada Tarian iaitu persembahan kebudayaan Melayu, tarian orang Melayu. Seterusnya terdapat juga tarian Kau Iban iaitu Hantu Pada, tarian kebudayaan dan kepercayaan. Yang keempat, persembahan nyanyian daripada Voice of Harmony VOH merupakan salah satu kelab kebudayaan di UMT. Dan apa objektif yang ditekankan dalam pesta ini merupakan untuk memperkenalkan budaya daripada pelbagai kaum yang terdapat di Malaysia. Sebagai contoh, antara yang terlibat sebagai daripada negeri Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung, membina persekitaran positif antara pelajar Sarawak dan bukan Sarawak. Dan apa yang saya dapat dari program ini, saya dapat mengetahui budaya Sabah dan Sarawak dengan lebih mendalam dan membuka mata masyarakat tentang bakat yang meluas dimiliki oleh mereka yang terlibat dalam persembahan. Sebagai contoh, melalui persembahan daripada Voice of Harmony, mereka mendendangkan lagu Sabah dan juga kebudayaan mereka dengan bakat yang sangat hebat, suara yang sedap. Untuk elemen terakhir, saya memilih elemen sukan dan literasi.
Saya telah menyertai e-sport on Youth yang berlangsung pada Selasa 24 Januari 2023 secara atas talian melalui aplikasi Webex yang melibatkan Encik Rini bin Ramli, iaitu Presiden e-sport Putrajaya dan juga merupakan pemain profesional FIFA, ranking tertinggi keempat dunia sebagai tetamu jemputan. Beliau banyak berkongsi tentang kelebihan permainan secara atas talian, berkongsikan tentang kebaikan, tentang apa yang telah dicapai, dan antara contoh permainan yang paling popular iaitu top 5. Yang pertama sekali Dota, Mobile Legends, FIFA PlayerUnknown's Battleground yang juga dikenali sebagai PUBG, dan CSGO. Dan dia juga banyak berkongsi tentang antara kelebihannya seperti dapat meningkatkan koordinasi kita lebih fokus dalam melakukan suatu kerja, meningkatkan tahap penyelesaian masalah, meningkatkan daya ingatan kita, juga meningkatkan kefokusan kita dalam melakukan sesuatu, dan juga sebagai platform untuk belajar serta dapat mengasah skill untuk bersosial kita, kerana melalui permainan atas talian adanya sosial untuk berkomunikasi bagi menyelesaikan masalah. Dan objektif yang ditekankan dalam program ini antaranya berkongsi tentang permainan sukan elektronik iaitu e-sport kepada mahasiswa dan mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu, mengeratkan hubungan antara pelajar UMT. Dan apa yang saya dapat melalui program ini iaitu saya dapat membuka minda saya tentang manfaat aktiviti e-sport yang banyak, dan e-sport merupakan salah satu bidang kerjaya yang popular pada zaman kini, pada zaman teknologi sekarang. Dan sebenarnya ramai masyarakat Malaysia yang terlibat dalam e-sport ini, dan ada yang telah melepasi ke tahap antarabangsa. Dan seterusnya saya juga menyertai program Colourrun yang telah diadakan baru-baru ini pada Sabtu 28 Januari 2023 di Kompleks Sukan Tengku Muhammad Ismail, Universiti Malaysia Terengganu, yang melibatkan ribuan pelajar. Dan program ini bermula dari 9.30 pagi disebabkan oleh kekurangan cuaca yang hujan dan berakhir dalam pukul 12.30 hari. Dan apa objektif program ini iaitu pertama sekali untuk meningkatkan kemahiran insania kepada mahasiswa dan mahasiswi UMT. Seterusnya meningkatkan tahap kesihatan mental dan fizikal melalui program ini, mengeratkan hubungan antara pelajar yang berada dalam atau luar kampus disebabkan oleh program ini melibatkan pelajar daripada luar dan dalam untuk sama-sama hadir ke dalam program Colourrun, dan juga meningkatkan semangat kesukanan dalam diri pelajar. Apa yang saya dapat dari program ini merupakan dapat mengisi masa lapang saya dengan aktiviti yang berfaedah dan menyihatkan disebabkan oleh jarak untuk Colourrun ini adalah 3.5 km dan dilakukan pada hujung minggu iaitu di waktu lapang. Dan seterusnya, hubungan antara sesama pelajar dapat dieratkan kerana sewaktu aktiviti ini berlangsung, banyak interaksi yang berlangsung walaupun tidak mengenali antara satu sama lain. Yang ketiga, dapat mengurangkan tekanan dalam kalangan pelajar universiti, dalam kalangan pelajar UMT disebabkan oleh tekanan daripada belajar dan kerja yang banyak. Dengan itu, berakhir sedang perbincangan cerita saya pada hari ini. Sekian daripada saya, Nasrul binti Muhammad. Terima kasih.